Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi Al-Fadhil pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya, kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita sama-sama kekal dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung dengan pengajian hadis kita, iaitulah daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana kita akan masuk hadis yang ke-9 yang bertajuk Islam kembali dagang. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam bermula dan tersebar dalam keadaan dagang, yakni asing, dan ia akan kembali dagang dan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang dagang dan asing itu. Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis. Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendokongnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia, sehingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan dunia, bahkan dari pandangan orang Islam sendiri. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila mana melihat orang Islam yang iltizam ataupun yang istiqamah, komitmen dengan Islam dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya itu, dilihat suatu perkara yang pelik. Seseorang yang iltizam dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat dan terlalu susah untuk diterima sebagai individu yang normal. Contohnya, kalau ada sesuatu program kemasyarakatan, kemudian masuknya waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang meminta izin untuk pergi menunaikan sembahyang, maka pada saat itu dilihat tindakan orang itu tidak sopan dan kurang wajar nisbah pada situasi yang dilihat Islam itu asing. Sedangkan orang yang tidak sembahyang itulah dalam keadaan sambil bersenda gurau dan leka daripada tidak menunaikan sembahyang, tidak pula dianggap asing dan dagang pada waktu tersebut. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ini kelihatan pendek, tetapi ianya mengandungi makna yang besar. Apa yang disabdakan Nabi SAW ini lebih kurang 1500 tahun yang lalu
dan kita menyaksikan kebenarannya berlaku di zaman mutaakhir sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini. Daripada sini kita dapat fahami bahawa, dan bahkan kita sedia maklum melalui sirah ataupun kisah hidup Nabi SAW, di saat Allah Ta'ala utuskan Nabi kepada bangsa Arab, dan kita sedia faham dan tahu bagaimana situasi kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi SAW. Mereka hidup dalam keadaan matlamat yang tidak jelas, hidup dalam keadaan berteraskan kepada hukum jahiliah. Erti kata lain, hukum jahiliah ni apa dia? Kehidupan yang hanya menurut kehendak nafsu mereka sahaja, sehingga akhirnya merosakkan diri mereka itu ataupun menghilangkan jati diri mereka. Kerana orang yang kuat menindas orang yang lemah, orang yang kaya menindas orang yang miskin, orang yang cerdik, yang berilmu lalu mengambil kesempatan menindas orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak pandai. Akhirnya masyarakat tidak harmoni. Masyarakat hidup dalam keadaan tidak ada ketenangan, kerana masing-masing ada agenda masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak memenuhi matlamat penciptaan manusia di alam dunia. Seringkali saya sebut mana-mana sesi ceramah saya bahawa kita ini hidup di atas muka bumi ini Allah ciptakan tidak sia-sia ataupun tidak sekadar begitu sahaja. Allah ciptakan kita ni ada tujuan, ada matlamat, ada tanggungjawab. Iaitulah 3 tanggungjawab kita, ataupun bahasa mudah di alam pekerjaan ada 3 KPI, Key Performance Index. Ada 3 tanggungjawab yang kita mesti lakukan. Yang pertama, kita berperanan sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua, kita berperanan sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, kita berperanan sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 3 perkara inilah tak dapat tidak kira siapa kita. Nama kita manusia, kita bergelar hamba Allah Ta'ala. Namakan kita manusia, kita sebagai khalifah Allah. Namanya kita manusia, kita mesti menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi malangnya masyarakat Arab pada waktu sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka dibelenggu dengan kehidupan jahiliah, kehidupan yang rosak, yang tidak memenuhi matlamat kewujudan manusia. Kita sedia maklum bagaimana kerakusan manusia di zaman tersebut. Ada yang di kalangan Arab jahiliah ni apa? Membunuh anak perempuan. Kita sedia maklum kisahnya. Tanah anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Sebab jahiliah, perangai jahiliah. Sehingga hilang kewarasan akal untuk berfikir secara bijaksana. Sedangkan Allah ciptakan manusia ni dengan dikurniakan akal fikiran yang memenuhi pengisytiharan Allah dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik kejadian. Maka di antara memenuhi ciri sebaik kejadian itu ialah Allah kurniakan kepada kita manusia ni ada akal fikiran. Apa fungsi akal fikiran? Ialah untuk menganalisa maklumat dan juga dapat membezakan baik dan buruk. Itulah dia sifat akal. Namun bila akal ini dipandu selia pula oleh apa dia? Wahyu ilahi, oleh petunjuk Allah Ta'ala. Allah turunkan wahyu, kalamnya. Nisbah umat akhir zaman, apa dia? Diturunkan Al-Quran. Maka sebelum mereka dapat Al-Quran di kalangan bangsa Arab ini, mereka hidup dalam keadaan tidak memanfaatkan akal yang ada pada mereka. Sebaliknya, mereka dicenderungi oleh kerakusan hawa nafsu. Akhirnya mereka bersikap kebinatangan, kehaiwanan. Maka bila Nabi dibangkitkan, diutuskan, lahir daripada kelompok bangsa Arab itu, maka Nabi telah melaksanakan agenda perubahan, transformasi, dengan menerapkan wahyu Allah Ta'ala dinamakan Islam. Maka disitulah bermulanya apa yang Nabi sabdakan tadi, bada'al islamu ghariba. Islam bermula dengan dagang. Suatu cara hidup yang pelik, yang asing. Bagi siapa? Bagi masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu.
Sebab kehidupan mereka sudah pun tepu dengan kehidupan yang menurut hawa nafsu mereka tadi. Dengan rukun jahiliyah tadi. Hak kuat tindak hak lemah, hak kaya tindak hak miskin. Kemudian mereka yang berakal tiba-tiba sembah patung, sembah batu. Sembah benda yang tak memberi manfaat, yang tak mampu bantu mereka. Kemudian mereka berzina. Hidup dalam keadaan tidak ada penjagaan nasab keturunan. Tukar bimbo sekali. Atas seorang perempuan tu digauli oleh ramai lelaki. Kemudian bila mengandung perempuan itu, bila lahir anak, pakat saling menyalahkan. Bukan anak aku, bukan anak aku. Itu masyarakat yang ada di zaman jahiliah. Namun, kalau tengok itulah yang berlaku huru-hara kita. Huru-hara, pening tengok masyarakat. Kalau takdir berlaku zaman kita. Bahkan sudah pun berlaku pun zaman kita. Memang pening kepala. Tak ada orang nak bertanggungjawab mengakui itu anak dia. Dah keluar anak bayi ni, berhajat pada apa? Tanggungan, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Bila dah tidak dibela hak wanita tadi, maka berlakulah huru-hara, penindasan, kezaliman. Kalau kita huraikan kehidupan jahiliah di masyarakat dalam masyarakat Arab, memang orang kata apa, begitu banyak yang dilihat sebagai tak sanggup hidup pada kehidupan masyarakat tersebut. Tapi bila Nabi diutuskan Allah masuk ke bumi Mekah itu, ataupun dengan dilahirkan di kota Mekah itu, dan diturunkan wahyu bawa Islam, acuan Islam, maka proses bermulanya itu dilihat dagang, dilihat asing. Sebab apa? Mencanggahi adat kebiasaan cara hidup bangsa Arab. Itu maksud hadis ni. Bila Nabi sebut bada'al Islamu ghariban, Islam itu bermula dengan dagang, itulah yang berlaku oleh Nabi, yang dilalui oleh Nabi SAW. Bila nak bawa kepada seruan kepada tauhid, ani'budullah wajtanibut taghut, ajak manusia supaya sembah Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan melampaui batas. Taghut ialah perbuatan melampaui batas. Maka bila Nabi seru kepada perkara yang tersebut, maka menjadi satu perkara yang asing bagi masyarakat Arab. Dak siku, dak belagangi, orang Terengganu kata. Maka bila dak belagangi itulah dilihat Nabi ni pelik. Nabi ni asing. Maka dilihat Nabi ni melanggar arus, berlawan dengan arus. Bahkan pada saat itulah kita sedia maklum, tak ramai yang sanggup beriman dengan ajaran Nabi. Ni sebabnya logik kita sama kok. Dalam masyarakat kita ni, Melayu suka makan nasi. Mari seorang daripada kalangan masyarakat kita ni tiba-tiba disekat, tak boleh makan nasi dah. Makan mi je. Jawab dia apa? Marahlah kita. Hak beri nasi ni, peminat nasi yang tegar ni. Bahkan kalau tak makan nasi, saya rasa kosong, tak apa, nak gagah je perut rasa tak. Sebab apa, jenis perut Melayu nak nasi juga. Mana itu nisbah pada makanan. Sama juga dengan adat budaya kehidupan. Dah tepu, tegar dah. Tiba-tiba nak ubah. Memang mencanggahilah. Apatah lagi kehidupan pengabdian itu menyembah patung-patung berhala yang menjadi warisan tok nenek moyang. Kita kalau main cara adat istiadat tok nenek moyang kita, marah juga tak. Warna ni tok nenek moyang aku hidup berpuluh-puluh tahun dah. Mari mu nak tukar, nak tukar. Jawab dia apa? Tak makan siku, jawab dia. Marah sungguh dah. Itulah realiti dimaksudkan dagang tadi. Ghariban, asing tadi. Maka itulah cabaran yang dilalui oleh Nabi SAW. Dan ianya bersifat bukannya singkat masanya, panjang. Bahkan pada waktu yang sama, orang-orang yang menentang seruan Nabi itu, kita sedia maklum dan pernah diceritakan sebelum ini, ialah anak beranak Nabi, darah daging Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Popo Abu lah yang ada di Mekah pada waktu itu. Dan juga mana-mana kabilah-kabilah yang ada talian darah dengan Nabi, menentang sekeras-kerasnya. Padahal kalau kita lihat, Allah takdirkan Nabi ni bukan mari daripada kampung luar. Nabi lahir di kota Mekah. Bahkan Nabi ini dalam situasi dilihat membesar di mata penduduk negeri Mekah. Daripada bayi
kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan diterima seadanya dengan nilai kehidupan Muhammad bin Abdullah ini terkenal dengan perwatakan akhlak yang begitu dapat diterima oleh penduduk negeri Mekah. Bahkan mereka memuji-muji siapa dia Muhammad bin Abdullah. Tengok pada strength, kekuatan tu gagah dah. Kalau Nabi nak buat agenda perubahan tadi tu, sebab sudah dikenali. Baik tutur bicaranya, tak pernah angkat suara, tak pernah tipu orang, bahkan memang tempat rujukan masyarakat pada waktu Muhammad bin Abdullah membesar di kota Mekah itu. Tapi kita tengok bagaimana apabila manusia ni, jika dia kosong dari sudut kerohanian ataupun spiritualnya ni bermasalah, akhirnya akal yang bijaksana jadi tidak bijak. Akal yang sepatutnya berperanan dapat membezakan baik buruk jadi tak mampu nak beza baik buruk. Kenapa? Bila nafsu menguasai diri manusia. Maka sebab itulah Nabi seru kepada ani'budullah. Proses ani'budullah ni, sembah Allah ni, ialah untuk menghasilkan jiwa-jiwa manusia, apa dia? Mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang ada rasa keharmonian ataupun rasa ketenangan. Tak? Jiwa yang orang kata apa, mudah untuk menerima kebaikan. Sebab ada jiwa yang kotor, yang rosak, dia tak akan boleh terima kebaikan, dia tendang semua. Dia ada je sangkaan, persepsi yang buruk, yang negatif. Tapi kalau jiwa yang bersih, jiwa yang cukup makanannya ataupun roh yang kuat hubungannya dengan Allah, dia akan terima orang kata apa, sesuatu tu diabsorb dengan baik. Sesuatu yang bernilai positif, yang baik, yang memberi kebaikan, dia akan terima seadanya. Itu sifat jiwa manusia. Tapi popok Arab ni, waktu jahiliah itulah yang menjadikan jiwa mereka tolak seruan Nabi tadi, seruan kebaikan. Tak, maknanya apa? Ruginya mereka sebab tolak tuah. Itu maksud dia. Akhirnya mereka telah meletakkan kesimpulan Muhammad ini bawa ajaran asing, ajaran dagang. Lalu mereka tolak, tak terima Islam. Bukan tak terima saja, tentang pula, lawan pula dalam keadaan apa dia? Ibarat macam dok kenal terus siapa dia Muhammad itu. Padahal sebelum tu puji habis teh, kalau bahasa kampung kita kok. Baik, tak ada orang baik kampung ni Muhammad Abdullah lah. Tak ada jurus kampung ni dialah Muhammad bin Abdullah. Tak ada paling jujur dan amanah sifatnya Muhammad bin Abdullah lah. Itu maksud dia. Kan Nabi Muhammad SAW digelar sebagai Al-Amin waktu sebelum diangkat ke Nabiyan. Waktu dia diterima oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Tapi bila bawa Islam, jadi pelik. Tak? Itu kita dapat buat sedikit analisa dan kajian. Bila manusia ni, bila jiwa dia kotor, maka akalnya jadi tak bijak dah. Tak boleh fikir dengan waras. Dia akan jadi cenderung menurut hawa nafsu, akhirnya menghilangkan jati diri. Ataupun hina dan jatuhnya nilai moral manusia itu sendiri. Maka sebab itulah Nabi dan para sahabat berjuang habis-habisan. Memakan masa 13 tahun. Sedia maklum bagaimana perjalanan Nabi nak buat agenda transformasi di kota Mekah itu. Onak dan duri dilalui oleh Nabi dan para generasi awal umat Islam. Di kalangan sahabat tak ramai, sikit sangat-sangat je pada waktu itu. Bahkan yang paling hebatnya di kalangan hamba abdi, ada yang berani menerima Islam. Hamba abdi ni konsep dia macam mana? Dia kena ikut apa yang tuan dia nak. Dia tak boleh lawan apa kehendak tuan dia. Tak. Tuan dia kata tidur. Tak. Tuan dia kata bagian. Dia kena buat. Kalau tidak, dia salah. Dari sudut konsep dinamakan konsep pengabdian tadi. Tak. Tapi di kalangan jiwa-jiwa yang diketuk hidayah oleh Allah, antaranya Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir. Mereka ini merupakan di bawah
belenggu tuan dia, maknanya dia ni hamba abdi. Tapi bagaimana dia bila dapat nikmat hidayah itu, dia mengabdikan diri kepada Allah sebagai Tuhan kepada tuan dia. Itu hebat tu. Sehingga pada saat beraninya mereka ini ketika solat terkantoi ataupun pecah bulah amalan mereka ni dikesan oleh tuan mereka masing-masing. Antaranya Bilal bin Rabah. Dilihat pelik dan dagangnya perbuatan dia oleh tuan dia tadi. Akhirnya tuan dia paksa supaya keluar pada Islam ajaran Muhammad dan suruh kembali pada ajaran tok nenek moyang, dan dipukulnya dengan cemeti, berdarah luka kawan tu. Tapi Bilal bin Rabah istiqamah. Ini satu lagi, apabila nikmat Islam yang dikecapi dengan penuh keyakinan, dengan pegangan teguh melalui kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dia pegang sungguh-sungguh, marilah gajah rimau pun dia tak takut dah. Bila kena sebab berdarah sampai itu semua pun tak serik Bilal bin Rabah. Kemudian tuan dia nak puas hati lagi, heret pula dia ke padang pasir. Diikat tangan dan kaki di bawah padang pasir, di atas padang pasir, di bawah mentari yang panas terik. Dipaksa supaya kufur. Dok degih juga. Ambil batu berat, tindih pula pada dada Bilal bin Rabah. Suruh apa? Suruh tinggalkan Islam. Dok degih. Hebat. Nak cari orang macam Bilal bin Rabah zaman ni, jauh. Tak, zaman mutaakhir ni upan dengan al-fulus je, habis jengkreng akidah. Jengkreng habis kita. Nampak tak rapuhnya iman di akhir zaman. Tak, para sahabat dipaksa, ditindas sedemikian rupa, tak degih. Tak, kita hari ni cukup beruntung sebab zaman kita ni Islam masih belum kembali dagang sepenuhnya, tapi hampir kepada dagang. Sebab apa? Sebab terkesan dengan apa dia? Dengan perkembangan pasang surut penghayatan iman dan Islam dalam kehidupan dunia umat Islam, di samping runtuhnya dan jatuhnya khilafah Islam, menyebabkan negara-negara umat Islam tidak ada kekuatan seperti mana kesatuan yang terbina di bawah sistem khilafah Islam. Tujuan khilafah Islam ni apa dia? Untuk mengikat wilayah-wilayah Islam ni dan umat Islam bernaung di bawah satu payung. Tapi bila tumbangnya khilafah Islam, maka ranaplah wilayah-wilayah Islam, dan disitulah bermulanya agenda musuh-musuh Islam menerapkan ideologi pemikiran dalam menghakis penghayatan Islam dalam jiwa orang Islam, yang akhirnya orang Islam lemah akidah mereka. Bila lemah akidah mereka, nak dapat macam model Bilal bin Rabah tadi, jauh. Balik awal tak jumpa. Sebab apa? Sebab jenis al-fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Ayat ni kasar sikit bunyinya. Tapi padanglah kita wiatah kepada orang Islam akhir zaman ni. Sebab apa? Dia letak dunia mengatasi akhirat, sehingga akhirnya tidak berprinsip dan tidak berperanan dengan sebaik-baik peranan. Bila mana generasi awal umat Islam, walaupun mereka beriman dengan ajaran Nabi pada awal Islam itu, dilihat dagang, dilihat asing dan dilihat pelik dalam masyarakat Arab, mereka boleh istiqamah dan konsisten. Walaupun bilangan mereka minoriti, sedikit, tapi berbisa. Maknanya apa? Mereka hebat. Menimbulkan tidak senang di kalangan ketua-ketua Mekah pada waktu itu. Ketua-ketua Mekah tak duduk diam dengan kewujudan segelintir di kalangan orang Islam yang beriman dengan Nabi yang dilihat sebagai dagang. Sebab itu Nabi sebut hujung ayat tadi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah mereka yang dagang tadi. Nisbah zaman Nabi, beruntungnya mereka apa? Mereka ada izzah. Mereka ada jati diri yang mulia, yang hebat, yang mana musuh-musuh pun merasa respect dan gerun. Respect dan gerun musuh ni tak nanti kata apa dia, nampak menggigil musuh, tak. Hormatnya musuh kepada orang Islam ni apa dia? Salah satu daripadanya ialah mereka dalam keadaan berfikir dengan lumat bagaimana nak patahkan dan nak musnahkan orang Islam, menyebabkan mereka susah
nak binasakan Islam itu. Itu tanda kegerunan yang wujud dalam jiwa-jiwa musuh Islam. Sebab dia tak pandang lekeh akan kewibawaan orang Islam. Tak. Mana kalau dia komang sepandang, maknanya pihak lawan tengok apa? Sebelah mata je. Itu maksud saya. Tapi kalau orang Islam ni hebat jati diri, musuh tak tengok sebelah mata. Dia celak luah-luah tengok kat mana ruang yang boleh nak rosakkan orang Islam ni. Itu mesej dia. Tak. Zaman Nabi itulah yang wujud situasi itu. Sehingga mereka ni susah nak hapuskan Islam. Sehingga akhirnya kedaulatan Islam itu makin kuat, makin ditekan, makin kuat, makin ditindas, makin hebat. Sehingga Nabi berhijrah ke Madinah. Dan fatuba lil ghuraba, beruntungnya orang yang dagang dan asing tadi yang istiqamah dengan Nabi, yang tidak kalah dengan pelbagai ancaman ujian yang menguji psikologi dan juga iman mereka pada waktu itu. Beruntungnya mereka, akhirnya Allah tidak sia-siakan mereka, lalu mereka mencapai kemenangan dan kekuatan bila berhijrah ke Madinah. Lalu Nabi dianugerahkan Allah kuasa pemerintahan di Madinah dan berdaulat sebagai sebuah negara dengan berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka yang sabar bersama Nabi 13 tahun tu tak sia-sia. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka yang dagang tadi, satu masa Allah timbal balas balik di atas pengorbanan mereka. Dan mereka mencapai kekuatan, kemuliaan, bahkan mereka mampu membina landscape tamadun yang hebat sebagai sebuah negara dan umat Islam yang memenuhi ciri-ciri yang disebut sebagai masyarakat madani rabbani. Masyarakat yang bertamadun, yang bercirikan rabbaniyah, yakni ketuhanan, ada nilai kerohanian yang tinggi. Maknanya akhlak yang mulia, percakapan, tutur bicara yang baik, bahkan mampu menjadi model. Semenanjung Arab dan kota Mekah sendiri melihat dan mengiktiraf kehebatan akhlak tersebut dan juga nilai tersebut. Akhirnya apa? Kita sedia maklum berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Hanya 8 tahun Nabi berhijrah di Madinah, berlakunya pembukaan kota Mekah dan Islam berdaulat semenanjung Arab. Itu hebat. Daripada bermula dagang dan mencapai kemuncak kehebatannya, mencapai keuntungan, dan satu masa ujian yang bakal kita tempuhi umat Islam ini ialah kita dilanda ujian keimanan, di mana di kalangan orang yang gagal untuk mengekalkan keimanan dan ketakwaan itu menjadi golongan yang mencetuskan apa yang disebut oleh Nabi, fasayaudu ghariba, Islam akan kembali dagang semula. Kalau kita tengok kronologi kegemilangan umat Islam selepasnya wafat Nabi, Islam bertahan, disambung legasi oleh para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Kemudian disambung di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, berterusnya dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian berlarutan sehinggalah sampai ke kerajaan Islam Andalus Spanyol yang bertahan hampir 800 tahun. Kemudian jatuh, kejatuhan khilafah selepas pada itu pada tahun 1429 Masihi. Kemudian naik semula Islam, dia ada pasang surut. Kemudian bangkit khilafah Turki Osmaniyah pula. Kemudian jatuh khilafah Turki Osmaniyah pula. Lebih kurang hampir 100 tahun yang lalu. Jatuh pada tahun 1924 Masih. Kemudian bila jatuhnya khilafah Turki Osmaniyah, tak bangkit-bangkit orang Islam dengan sistem khilafah. Sebab itulah saya sebut awal tadi, bila dah jatuh, bila dah hancurnya payung Islam tadi sebagai khalifah yang memayungi umat Islam, negara-negara wilayah umat Islam, maka bila tiada payung itu, umat Islam dalam zaman mengalami kemerosotan iman dan kejatuhan jati diri dan moral mereka. Lalu mereka terhakis penghayatan Islam dalam jiwa mereka,
lalu mereka tidak beramal lagi dengan Islam, dan bermulalah kehidupan mereka mengembalikan kehidupan jahiliah secara moden. Kehidupan jahiliah secara moden, dan akhirnya nilai-nilai Islam dilupakan sikit demi sedikit, sebagaimana amaran yang dinyatakan Nabi, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qala al yahudu wan nasara ya Rasulullah qala faman. Sabda Nabi yang bermaksud akan berlaku kepada umatku di akhir zaman, akan mereka itu mengulangi kesilapan umat yang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta masuk ke lubang biawak, hatta law dakhalu fi juhri dabbin. Nabi buat perbandingan sehingga umat terdahulu kesilapan mereka ni meninggalkan agama, sehingga mereka ni Nabi gambarkan mereka terjah dalam lubang biawak. Maknanya apa? Lubang biawak ni kecil, sempit. Mana teluh manusia nak terjun dalam tu. Tapi Nabi punya kiasan tu nak khabar apa? Manusia ni bila tinggalkan ajaran Islam, penghayatan Islam, maka dia cari pasal, cari penyakit. Penyakit dia apa? Allah murka, Allah marah. Bila Allah murka, Allah marah, maka tiada rahmat Allah dalam kehidupan. Bila tiada rahmat Allah dalam kehidupan, manusia hidup dalam keadaan diri mereka rasa sempit, tiada keberkatan. Manusia mula rakus dengan menuruti hawa nafsu mereka, lalu bersifatlah mereka sifat kehaiwanan dan kebinatangan. Sebab tu timbul di zaman sempat kita lihat fakta sejarah melaporkan manusia di kalangan orang Islam sendiri khususnya berlaku apa dia? Peperangan, pertumpahan darah. Tengok yang berlaku realiti pada hari ini di Timur Tengah khususnya, Syria. Apa nasib yang berlaku pada mereka? Orang Islam dengan orang Islam, bertumpahan darah, berbunuhan. Bahkan lebih bersikap kejam dilihat apa dia? Tanam hidup-hidup. Bom dalam keadaan lokasi yang dibom, yang diserang itu adanya siapa? Kanak-kanak. Adanya wanita. Adanya orang-orang tua. Sedangkan undang-undang dunia, undang-undang perang dunia antarabangsa pun menyelar tindakan itu, perbuatan itu. Dan undang-undang antarabangsa itu diadaptasikan, polisi itu diambil daripada mana? Daripada Islam. Sebab Nabi yang telah pun mengarahkan dan memerintahkan ketika siri-siri peperangan berlaku, Nabi pesan pada sahabat-sahabat, jangan kamu bertindak membunuh dan mengapa-apakan golongan kanak-kanak, golongan wanita, golongan orang tua yang sakit dan sebagainya. Dan jangan kamu ganggu rumah-rumah ibadat mereka. Ini polisi yang Nabi ajar kepada tentera-tentera Islam. Dan itulah yang diambil konsep oleh undang-undang peperangan dunia pada hari ini. Tapi tengok, mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat SOP, tapi mereka juga yang langgar SOP, langgar undang-undang. Sebab apa begitu? Gersang dari sudut spiritual, kerohanian. Mereka rakus dengan sifat kehaiwanan. Akhirnya bila manusia mengejar kepada tiga perkara yang menjadi ujian besar kepada manusia, ada yang kalah dengan takhta, gila kuasa, dia akan buat apa saja untuk capai matlamat kuasanya. Bila orang dah gila dengan harta, dia akan buat apa saja untuk mencapai hartanya. Orang yang gila wanita pun sama, dia akan buat apa saja demi kerana wanita. Tiga jarum ni begitu bahaya ujian dalam kehidupan kita manusia ni. Orang dah gila harta, dia jadi macam apa? Semut yang loba dengan gula, akhirnya mati dalam gula. Itu. Manusia begitulah. Dia kejar harta, dia kejar keduniaan ni,
dah habis. Dah habis. Dah kat mana limitnya untuk disedar? Kembali balik kepada agama. Gila kuasa, dah habis. Bila dia boleh berhenti gila kuasa tu? Bila kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila tak kembali lagi tu, lagi dia orang kata mu PM tepi, tak erti-erti. Ada contoh tak maknanya? Tak tahulah kat mana tu. Maknanya dah mari gila tu dihilang kewarasan. Maka bila penyakit-penyakit tadi membelenggu kehidupan manusia tadi, itulah yang Nabi kata Islam akan kembali dagang semula. Sebab bila orang ikut SOP Islam ni, dia rasa macam komang sepanas. Dia rasa macam satu benda yang tak boleh dia terima oleh kebanyakan kehidupan dunia pada hari ini. Kalau kita sebut yang khoteh-khoteh, lagilah contoh bab pemakaian tutup aurat. Tak? Pernah suatu ketika dalam negara kita, orang yang kelubung jibat labuh ni dipanggil apa? Hantu buku. Saya ingat saya tahun 90-an. Tak? 80-an ada. Orang pakai niqab purdah ni panggil apa? Ninja dipanggil. Tak? Maknanya apa? Nak khabar kembali asing Islam itu dalam kehidupan orang Islam. Tak? Maknanya. Maka bila orang nak kembali pada hukum Allah, dia rasa pelik. Apa ni undang-undang primitif? Undang-undang rimba dia kata. Main sebab 100 sebatang, zolim dia kata. Dia berpandu kepada teori akalnya. Tapi tak tengok dari sudut SOP yang Allah syariatkan. Walaupun sebut 100 sebatang, tapi macam mana rotannya, saiz rotannya, cara pelaksanaannya. Jangan main fikir sipil kita nampak 100 sebatang macam kita gambar nampak orang buat hukuman pelaksanaan hukuman sivil tu. Main rotan besar 2 jari. Sekali nak hayung rembat macam nak main baseball. Tak gelap apa daging. Tak. Kena 1 tak tahan dah. 3 kelepar jawab dia. Tapi hukum Islam, sebatang Islam, walaupun dengar 100 sebatang, tapi dia ada kaedah dia. Rotan tu sebatang jari ni tak besar, kecil pada ni je. Tak. Kemudian cara sebatang pula ada kaedah dia. Tangan tu hayung tahap mana, limit mana. Tak. Kemudian pelaksanaan juga menjaga batas-batas maruah para pesalah. Mengenakan pakaian tutup aurat. Sebatang sivil dibogelkan je. Kan sudah diviralkan. Dah tengok dah. Tak. Dulu dimomokkan apa dia? Undang-undang Islam, hukum Islam ni pelik, asing dalam penerimaan orang Islam sendiri. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan teknologi, media sosial, positifnya dapat menularkan secara orang kata apa, kepada orang awam nampak beza pelaksanaan syariat dengan sivil. Tu pun kita hari ni masih asing dan dagang dalam negara kita. 2 minggu lepas saya menyertai seminar pelaksanaan syariah negeri Terengganu yang dibentangkan oleh Hakim Mahkamah Syariah, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Terengganu. Dia beritahu banyak lagi fasa-fasa enactment dalam negara kita ni yang kita dalam Mahkamah Syariah ni agak terbatas, tak boleh nak pergi jauh. Isu murtad, isu apa, nak pergi jauh tak boleh. Sebab apa? Dia bila dah masuk clause ataupun enactment tah ke sivil, habis. Menang lek sivil pada syariah. Tak. Nak kabarnya apa? Tidak ada kekebalan. Sebab orang Islam dan negara kita sendiri di semua peringkat yang terlibat itu masih menganggap pelaksanaan Islam itu asing dalam kehidupan. Maknanya apa? Banyak lagi tanggungjawab kita ni orang Islam. Tak. Banyak lagi tanggungjawab kita. Bukan setakat solat, puasa, zakat, haji saja. Kalau itu saja yang dalam pemikiran kita, jawab dia apa? Kita syok sendirilah. Sedangkan kita punya tanggungjawab banyak lagi, lebih luas. Sebab tu kehidupan kita ini merangkumi kerja-kerja khalifah. Untuk menegakkan Islam itu, termasuklah dengan suara majoriti, kekuatan suara umat Islam itu sendiri dalam menyokong dan mendukung agenda pelaksanaan syariat Allah secara total dalam kehidupan. Barulah jelira molek Islam yang kita lafazkan ketika solat kita di hadapan Allah,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru jelira molek. Kalau tidak, tak jelira lagi. Jadi kita takut apa? Syok sendiri, padang semayang, puasa, zakat, haji, kita pun rasa cukup dah Islam kita. Rugilah kita. Kita pun kalau hidup atas muka bumi ni nak kepada yang terbaik. Tak, kalau rumah sederhana nak buat besar lagi. Kalau kenderaan yang sederhana nak besar lagi. Sebab apa? Nak yang terbaik. Islam pun sama pengamalannya. Takkan nak solat, puasa, zakat, haji saja, itu cukup makan je. Nak yang terbaiknya apa dia? Nak tengok kembali semula Islam sebagaimana zaman Nabi mampu membina kekuatan. Legasinya disambung oleh para sahabat sehingga Islam terbina dan terbentang dan juga tersebar 2/3 dunia. Dan itulah menjadi kebanggaan dan juga syiar kepada kekuatan Islam. Dan akhirnya orang semua gerun ataupun melihat Islamlah sebagai jalan hidup yang sempurna. Maka itulah yang sepatut kita lakukan. Tanggungjawab kita dalam kita memahami bagaimana saranan Nabi ini, bahawa bila mana kita nak laksanakan agenda itu, takkan sunyi daripada ujian-ujian. Termasuklah ujiannya dilihat sebagai satu asingnya gerak kerja kita ini. Tetapi Nabi kata jaminannya fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing dan dagang itu, kerana mereka akan capai kemanisan dan keuntungan pada masa yang dijanjikan Allah, pada masa yang tiba, pada masa yang tiba, yang tiba nanti. Maka sebab itulah kita hayati hadis ini sebagai motivasi diri kita sebagai umat akhir zaman, umat yang hidup dengan penuh ujian dan pancaroba yang menguji keimanan ini. Marilah sama-sama kita perkasakan dan perkukuhkan keyakinan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila rahmat Allah menaungi kehidupan kita, pasti sebarang kesulitan dan kepayahan hidup akan terangkat dan juga dijauhkan daripada kehidupan kita. Termasuklah belenggu pandemik COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Allah boleh angkat bila-bila masa saja. Syaratnya kita kena penuhi tuntutan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini dapat memberi suatu panduan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa dan diredai Allah yang membawa kita kepada syurganya insya-Allah. Dan saya mengitu sekadarnya daripada saya. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.